Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatihah binti Kasmurin, nombor matrik 054557. Baiklah, hari ini saya nak menerangkan tentang teks Jawi Klasik kitab Bughya At-Tullab karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatuni. Saya memilih muka surat 146 di bawah tajuk Azan dan Iqamat. Baiklah, azan dan iqamat. Okey. Syarat bagi seseorang yang ingin melaungkan azan dan iqamat adalah seorang lelaki. Walaupun seorang lelaki itu terdiri daripada kalangan kanak-kanak, maka hukumnya adalah sah. Tetapi haram bagi seorang perempuan dan hunsa untuk melaungkan azan ataupun iqamat, haram di dalam kalangan jemaah lelaki. Tetapi hukumnya adalah sah bagi seorang perempuan untuk melaungkan azan di dalam kalangan jemaah perempuan sahaja dan tiada lelaki di dalam kalangan jemaah itu. Maka hukumnya adalah boleh. Okey? Seterusnya, kita pergi kepada syarat lelaki untuk melaungkan azan. Baiklah, syarat jika seseorang lelaki itu dilantik untuk melaungkan azan ataupun iqamat, syaratnya adalah seorang yang berakal, seorang yang baligh, seorang yang amanah pada masa dan pada diri dan pada orang lain, dan seseorang yang mengetahui tentang masuknya waktu solat di kawasan wilayah dan daerah tersebut. Okey? Jika seseorang itu tidak amanah, maka dia tidak boleh menjadi seorang orang yang melaungkan azan ataupun iqamat. Begitu juga seseorang yang tidak mengetahui tentang masuknya waktu azan dan waktu iqamat. Okey? Seterusnya hukum bagi melaungkan azan dan iqamat. Okey, hukumnya sunat bagi seseorang itu untuk menyegerakan laungan iqamat dengan tidak menyaringkan suaranya. Dan untuk laungan azan, hendaklah dibaca azan itu dengan tartil, iaitu mentajudkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Maksudnya macam berlagu gitulah. Dan tak terburu-buru untuk azan. Okey? Kerana azan itu adalah untuk menyeru orang lain, menyeru orang yang jauh, orang yang gaib daripada situ. Kita melaungkan azan, seseorang lelaki melaungkan azan untuk orang datang ke masjid untuk menunaikan solat. Tapi untuk iqamat pula, kita hendaklah melaungkan iqamat tu dengan keadaan menyegera. Menyegera kerana apa? Kerana orang semua dah datang untuk solat. Jadi kita hendaklah menyegerakan untuk waktu solat. Macam tu, faham tak? Bila waktu azan, kita hendaklah macam lagu untuk panggil orang, maksudnya kena slow je. Tapi untuk iqamat, kita kena menyegerakan iqamat itu kerana orang dah ada di situ hanya untuk kita menyegerakan waktu solat sahaja. Baiklah. Seterusnya, hukum bacaan azan adalah sunat pada bacaan itu dihimpunkan tiap-tiap 2 takbir hanya dengan satu nafas. Contoh macam azan, dia kan ada Allahu Akbar tu kan. Tapi sunat kalau kita satu nafas je, jadi kita baca semua je. Maksudnya Allahu Akbar 2 kali tu kita baca semua sekali dengan hanya satu nafas saja. Sunat dekat situ cara bacaan azan itu di setiap takbir, kerana azan dan dimatikan takbir yang pertama daripada 2 takbir itu serta wakaf sedikit. Maksudnya azan kan Allahu Akbar tu kan azan kan ada 2 kali takbir. Tapi kita sunat kalau kita tarik nafas sekali dan kita melaungkan 2 kali takbir tu dengan satu nafas sahaja. Faham tak? Maksudnya tak Allahu Akbar, tak tarik nafas lagi. Macam tu. Okey, seterusnya hukumnya sunat untuk iqamat dan menyambungkan 2 kalimah di tiap-tiap ayat bacaan iqamat itu dengan satu suara
kecuali satu kalimah yang akhir. Maksudnya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam dua ayat, dua perkataan tu dalam satu suara sahaja. Baik. Okay. Maka kalau yang macam akhir sekali tu kan, macam ayat last tu tinggal satu, maka tinggalkan dia dengan satu nafas saja. Maksudnya tinggalkanlah ayat yang belakang sekali tu, walaupun dia satu perkataan tu tak apa. Maksudnya ayat belakang sekali tu tinggal satu perkataan je. Baiklah, seterusnya hukum okey, baiklah, seterusnya sunat bagi seseorang yang melaungkan azan tu dengan bacaan tarjing. Tarjing ni adalah bacaan berlagu. Maksudnya kan ada orang kan kalau dia berazan kan dia macam nak mendayu-dayu, macam suara yang sedap, lagu yang sedap. Maksudnya macam berlagu dalam azan tu adalah sunat. Okey, sunat. Okey, kerana disabitkan dalam sebuah hadis Muslim. Okey, seterusnya sunat pada waktu subuh untuk membaca bacaan taswib. Bacaan taswib ni bacaan apa? As-salatu khairum minan naum. Berapa kali? 2 kali. Sunat ketika azan waktu subuh tu membaca bacaan taswib. Bacaan taswib seperti as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Baiklah, kenapa? Kerana bacaan taswib ni dibaca pada waktu subuh kerana ia mendatangkan sifat malas dalam diri kita. Sebab waktu subuh ni kan orang biasanya tidur kan. Jadi bila kita tidur, kita malas untuk bangun subuh. Jadi bila sifat malas tu pada waktu subuh untuk membangunkan orang ni daripada tidur. As-salatu khairum minan naum. Solat tu lebih baik daripada tidur. Maksudnya dia adalah untuk menjadikan untuk menjadikan sifat malas kita tu, untuk membuang sifat malas kita tu. Maksudnya malas kerana tidur. Sebabnya solat tu adalah lebih baik daripada tidur. Okey. Jadi ya, dengan menyebut perkataan taswib tu adalah sunat sahaja, dia bukan wajib. Jadi ianya hanyalah sunat dalam solat subuh sahaja. Makruh, okey, sifatnya hukumnya adalah makruh. Macam kalau kita nak sebut dalam waktu zuhur ke, asar ke, maghrib, isyak, hukumnya adalah makruh bagi menyebut bacaan taswib as-salatu khairum minan naum tu di dalam solat lain, seperti solat lain selain subuh. Okey. Baik, seterusnya sunat ketika azan dan iqamat, dan sunat berdiri ketika iaitu azan dan iqamat. Bukan kita tahu. Orang yang melaungkan azan dan iqamat ni sunat bagi mereka untuk berdiri. Kerana sabda Nabi pada Bilal, Nabi bersabda pada Bilal, "Ya Bilal, kum fanamat hayya." Bila berdiri, maksudnya dia cakaplah, "Ya Bilal, kum fanamat." Wahai Bilal, berdirilah olehmu ketika azan dan iqamat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, selain daripada sunat ketika berdiri waktu azan, okey, hukum makruh untuk seseorang itu melaungkan azan. Waktu kita melaungkan azan tu makruh kalau seseorang tu dia duduk. Maksudnya makruh bagi seseorang yang melaungkan azan tu dengan keadaan duduk. Kita sebagai makmum tak apa, tapi orang yang melaungkan azan tu ataupun iqamat tu makruh kalau dia buat duduk. Faham tak? Okey, kalau dia buat duduk ataupun berjalan ataupun atas kenderaan, hukumnya adalah makruh ketika dia melaungkan azan ataupun iqamat. Maka kita kena buat apa? Berdiri sahaja jika kita nak melaungkan azan. Tetapi diberi kelonggaran kepada orang-orang yang bermusafir, iaitu orang-orang yang bermusafir kalau contoh dia nak melaungkan azan ketika dia dalam kenderaan ataupun ketika dia duduk dalam kenderaan. Seperti itu. Tidak jatuh hukum makruh bagi orang-orang yang bermusafir. Okey. Yang terakhir adalah sunat untuk melaungkan azan, sunat untuk melaungkan azan ataupun iqamat di atas sutah. Sutah tu seperti macam beranda, faham tak? Okay, beranda ataupun di atas menara yang tinggi untuk menarik orang kan.
Maksudnya memanggil orang supaya orang dengar azan tu, kan? Macam sekarang kan dah ada speaker kan. Maksudnya kan speaker kat atas tu kan, macam tu. Untuk menarik orang, tempat yang tinggi ataupun sutoh. Sutoh tu seperti beranda ataupun macam permukaan beranda gitu. Okay, ini adalah disebabkan untuk orang lebih mengetahui tentang masuknya waktu solat. Wallahu a'lam. Terima kasih.